أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung perbahasan pada malam ini. Dua lagi ayat daripada surah Asy-Syu'ara, ayat 117 dan 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Kita sambung bermula ayat 117 surah Asy-Syu'ara, di mana pada bulan yang telah lalu kita telah membahaskan ayat tentang ancaman yang bakal diterima oleh Nabi Nuh
sekiranya Nabi Nuh tidak berhenti daripada menyebarkan dakwah Islamnya. Itu yang telah kita baca. Bagaimana Nabi Nuh telah diancam dengan latakunanna minal marjumin. Kamu akan direjam. Kamu akan dilontar dengan ketulan batu. Dengan maksud yang telah kita sebut bulan lepas, itulah simbolik kepada tindakan-tindakan yang pasti dikenakan, yang dirancang oleh musuh-musuh Allah untuk cuba menghentikan apa yang kita sebut sebagai seruan dakwah itu. Telah kita sebut bulan yang telah lalu. Juga saya bahas pertemuan Rasulullah dengan Waraqah. Betapa terkejutnya Rasulullah bila diberitahu dia akan dikenakan tindakan. Dia akan didustai. Dia akan dihalau. Wala tukhrijunnah. Dihalau dari kampung halamannya, bumi Makkah. Terperanjat Nabi. Baru dapat wahyu di Gua Hira. Waraqah sudah menggariskan beberapa perkara yang bakal dikenakan terhadap Rasulullah, dan kesemuanya adalah benar berlaku. Maka begitulah keadaannya sampai ke hari kiamat. Maka Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Kita mula baca 117. Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Pengaduan Nabi Nuh kepada Allah. Doa Nabi Nuh kepada Allah. Dan kalau kita semak Al-Quran, kita akan mendapati banyaknya doa-doa, bukan sekadar dari Nabi Nuh, tetapi dari Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Ada doa-doa yang bersifat peribadi. Ada doa-doa yang mencakupi zuriat keturunan. Ada doa yang berhubung dengan keamanan negara. Tuan-tuan boleh baca di dalam Al-Quran. Kalaulah kita mengambil contoh doa dalam bentuk peribadi, tetapi ia mempunyai makna yang cukup besar di dalam kehidupan kita. Umpama contoh doa peribadi yang dirakam Allah di dalam suratul Anbiya, doa yang diucapkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Oh, ada dalam Al-Anbiya. Dan ingat akan peristiwa
ketika Ayub alaihi salam mengadu, merintih, merayu kepada Tuhannya dengan katanya, anni massaniyaddur, aku ini ditimpa dengan musibah, aku ini ditimpa dengan penyakit. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan Panadol. Itu asbab usaha. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah menyebut ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya ketika dia berdakwah kepada kaumnya. Antara yang dia sebut ialah benda ini. Nabi Ibrahim ajar kaum dia, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Allahu Akbar. Ini asas iman, tuan-tuan. Ini asas kekuatan akidah, bahawa makhluk tidak boleh memberi bekas. Itu asbab kekuatan iman. Asas dia di situ. Makhluk hanyalah wasilah. Asbab tidak boleh bergantung kepada makhluk. Makhluk hanya jalan asbab sahaja. Tetapi Allah penyembuh. Ini Nabi Ibrahim ajar. Kita sakit, mengadu pada Allah di samping ubat yang kita telan. Dia nak mari penyakit ni, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan. Betul-betul lah bila Nabi kata, rebutlah sihat sebelum sakit. Memang Nabi betul sungguh bercakap. Sebab kadang-kadang kita elok-elok sihat, tiba-tiba dia nak datang penyakit yang kita tak tahu dia nak mai. Dia sampai itu kita terduduk. Dia sampai itu meragut kesihatan kita. Allahu Akbar. Kemarin seorang sahabat saya, seorang ustaz juga, di Sungai Petani. Saya dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, ada kenduri. Lepas tu dia WhatsApp dalam kereta, tanya, ustaz sihat ke? Kata saya sihat, alhamdulillah. Kata ustaz tolong doa. Saya kata balas balik. Doa untuk apa? Doa untuk kesembuhan isteri saya. Dah sebulan di Hospital Al-Usta. Saya kata sakit apa? Saya kenal isteri dia duk sihat elok. Dia jawab tu saya tersandar. Leukemia. Dia jawab dekat saya, ustaz, tiba-tiba sah leukemia kronik. Panggil anak-anak semua balik dah. Anak ada kat Jordan seorang, anak ada kat Mesir seorang. Panggil balik dah. Dah sebulan dia tunjuk gambar leukemia ni, darah putih kita dirembat, darah merah kita dirembat oleh darah putih. Darah putih makan sel darah putih, rembat darah merah kita. Leukemia, umur 50 lah. Elok sihat. Tu kata pengajaran bila sihat ni. Dia nak mai sakit tak tahu. Dia hantar gambar bungkus plastik darah tu, tengah duk bubuh darah, nurse tengah bubuh darah. Saya kata, ya Allah, ya Tuhan. Tak ada angin, tak ada ribut. Tu dia kata sakit. Sakit pula bukan demam, leukemia. Maaf sebutlah tuan-tuan, selalu leukemia ni na'udzubillahi min zalik. Oh, selalu lagu tu lah pengalaman. Leukemia ni ramai anak murid saya mati leukemia. Astaghfirullah, dia minta tolong doa. Seorang ustaz mengajar macam saya,
rata tempat. Minta doa Ustaz. Dan dia kata dia WhatsApp saya. Dia kata saya sekarang sudah mula terbayang-bayang bagaimana Ustaz kehilangan isteri. Dia mula. Dia balas kat saya. Dia kata dia mula terbayang bagaimana perasaan saya ketika menghadapi benda ini. Saya kata sabar banyak-banyak Ustaz. Reba dengan ujian Allah. InsyaAllah kita doa. Saya sebut gitulah. Saya nak kata apa dah. Ui, takut tuan-tuan. Panggil anak balik dah. Allahu Akbar. Ni kata sakit. Dia nak mai, dia mai. Kita tak sangka tak ada angin, tak ada ribut. Leukemia. Sudah. Allah bukan demam biasa. Na'udzubillahi min zalik. Maka siapa kita nak bergantung? Allah. Maka doa Nabi Ayub secara personal. Minta, ya Allah, aku ni ditimpa sakit. Masaniyabur. Wa anta arhamur rahimin. Di sinilah ulama tafsir bahas betapa tingginya adab sopan Nabi Ayub kepada Allah. Ini iman Rasul. Ulama tafsir bahas apa? Dia bahas pada ayat wa anta arhamur rahimin. Engkau ini penyayang daripada sekalian yang penyayang. Ulama tafsir kata apa? Nabi Ayub tak minta sembuh. Tak ada dalam doa dia minta ya Allah sembuhkanlah aku. Tak. Tapi dia minta apa? Dia kata wa anta arhamur rahimin. Engkau ni penyayang dari sekalian yang penyayang. Makna apa? Kata mufassirin, seolah-olah Nabi Ayub nak kata engkau ni pengasih penyayang, engkau sembuh aku, alhamdulillah. Engkau tak sembuhkan aku pun, alhamdulillah, sebab engkaulah penyembuh. Ni ketinggian iman para rasul. Kita mintalah sembuh. Iman kita tak tara mana, mintalah kesembuhan para rasul, jangan lawan keimanan mereka. Ini doa personal. Doa personal lagi siapa? Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Dalam Ali Imran. Dia doa. Allah kata di sanalah, di tempat ibadah itulah, Zakaria merayu kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kurniakanlah kepadaku zuriat yang baik. Minta anak. Personal doa Nabi Zakaria, minta anak. Tak ada anak, umur dah tua bangka dah. Wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Dalam surah Maryam, awal surah Maryam, cerita Nabi Zakaria 7-8 ayat, bersambung dengan Nabi Yahya, bersambung dengan Maryam alaihimus salatu wassalam. Subhanallah, di awal surah Maryam Nabi Zakaria mengadu, wahanal azmu minni, ya Allah, sudah lemah tulang belulangku. Aku letih dah ya Allah, aku dah tua ya Allah, tu lemah dah aku ya Allah, dah tua sangat. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, dan telah menyala uban di kepalaku, menandakan dia semakin tua, semakin tua. Tapi dia kata apa? Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Tapi aku tak pernah putus berdoa padamu ya Allah. Lalu dia minta zuriat. Akhirnya Allah sebut Yahya. Ismuhu Yahya.
Nama dia Yahya. Beranak, dapat anak. Nabi Yahya. Umur dah tua. Ini personal. Doa jangan putus. Personal Nabi Ibrahim dikait pula dengan zuriat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Personal tapi ikat dengan zuriat. Berkatalah Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku ini muqimas salah, mereka yang mendirikan solat. Wa min zurriyati, zuriat aku sama. Nampak tuan-tuan, jangan lupa zuriat keturunan kita. Jangan syok seorang kita aja solat, zuriat keturunan lantak hampalah syurga masing-masing. Woi, jangan. Jangan buat begitu. Nasihat, pengajaran mesti kita sampaikan. Peringatan kepada mereka supaya jadilah generasi yang bersolat. Ada doa untuk negara. Siapa doa? Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina. Al-ayah. Ya Allah, kata Ibrahim, jadikanlah negeri Makkah ini baladan amina, negeri yang aman. Al-Baqarah juzuk 1. Negeri yang aman. Hak pi umrah jangan lupa doa Nabi Ibrahim. Keamanan, ketenangan yang kita capai di bumi Makkah adalah berkat doa Ibrahim alaihi salam. Di samping buah-buahan rezeki yang Nabi Ibrahim pohon kepada Allah. Tuan-tuan muslimat, doa-doa ini, dan paling pentinglah subhanallah, paling penting, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, inilah doa paling dahsyat yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam, iaitulah doa supaya Allah membangkitkan seorang rasul. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa Nabi Ibrahim, Allah lahirkan, bangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita hidup tanpa Rasul. Bayangkan kita nak jadi apa? Jadi binatang, jawab dia. Hidup tanpa Rasul, hidup tanpa bimbingan. Berkat doa Nabi Ibrahim, Allah lahirkan Rasulullah. Sebab itu dalam hadis Rasulullah menyebut dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi kata, aku ini lahir kerana doa ayahku Ibrahim. Oh, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada doa minta kehancuran. Doa bagi hancur. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarawul azabal alim. Ini doa power lah. Ayat 88 surah Yunus alaihi salam, doa Nabi Musa alaihi salam. Setelah berdakwah,
setelah mengalami apa yang disebut dengan begitu banyak ayatnya, kerenah daripada Fir'aun, berlagak, angkuh, sombong, macam-macam, Nabi Musa angkat tangan. Wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita Fir'auna wa mala'ahu, telah mengurniakan kepada Fir'aun dan al-mala'. Wa mala'ahu, hu tu Fir'aun lah dhamir, telah mengurniakan kepada Fir'aun dan al-mala' dia. Al-mala' ni orang besar-besar, orang ada pangkat. Apa yang kau dah beri ya Allah, zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia dan harta benda yang banyak, dengan kekuasaan, berlagak dan sebagainya. Rabbana liyudillu an sabilik, ya Allah, kata Nabi Musa, dengan kuasa itu, dengan harta itu, mereka sesatkan orang dari jalanmu, ya Allah. Itu peringatan bagi semua pemimpin. Awak ada kuasa, awak jadi pemimpin, jangan guna kuasa sesatkan orang. Itu Fir'aun. Jangan guna harta, tabur harta, sesatkan orang. Tabur harta bagi orang jangan ikut Islam. Itu perangai Fir'aun. Jangan, Allah marah. Nabi Musa sebut liyudillu an sabilik, dengan kuasa, dengan harta itu ya Allah, sesat habis orang. Jaga. An sabilika, sabil mufrad, satu jalannya. Jalan yang Nabi Musa bawa, jalan yang para rasul bawa ni satu sabilillah. Disebut dengan mufrad, tidak jamak. Jamak ni jalan kekufuran, hak tu banyak. Adapun jalan yang benar satu aja, sabilik, jalan engkau ya Allah. Sesat, guna harta tabu, guna kuasa ugut, gertak, macam-macam, biar orang jangan ikut Islam. Guna kuasa pindo, macam-macam. Sebab itulah kita minta sungguh-sungguh, bermula esok sidang parlimen yang akan dirasmikan agung yang baru Sultan Ibrahim. Penggal pertama sampai dekat raya, sebulan lebih. Kita minta sangat supaya dalam sebulan lebih ini boleh berlaku apa yang kita sebut sebagai satu pindaan perlembagaan untuk tidak lagi menghalang negeri-negeri melaksanakan enakmen syariah mereka. Saya sebut banyak kali tuan-tuan, muslimin muslimat, soal peguam mencabar, soal hakim-hakim menjatuhkan hukum 8 lawan 1, 8-1. Soal mereka jatuh hukum 16 perkara itu tidak sah. Soal si peguam Nick Allen ini bawa ke mahkamah, di sudut kerangka perlembagaan Malaysia, mereka ada hak. Kita sebut yang tu dulu. Mereka punya hak. Nick Allen punya hak. Perlembagaan membenarkan dia sebagai peguam. Oh, dia melihat bahawa enakmen di negeri-negeri ini bertindih dengan perlembagaan persekutuan. Maka tidak boleh, sebab kata dia dah ada hukum tu dalam perlembagaan persekutuan. So mesti diisytiharkan batal dan tidak sah. Baik, itu yang pertama. Maka hakim pun jatuhkan hukum 16 perkara tidak sah. Dia jatuh apa? Atas undang-undang yang ada, perlembagaan persekutuan. Tuan-tuan tak boleh blame, marah hakim, tak boleh. Tak boleh, salah. Di sudut undang-undang tak betul. Tuan-tuan tak boleh salahkan dia. Yang salah apa? Perlembagaan persekutuan. Tu salah. Hak lokrek tu. Yang tu nak kena apa betul. Yang itulah ahli parlimen bermula besok, tolong kami dah pangkah kamu jadi wakil rakyat dalam parlimen, tolong bercakap
biar bergegar parlimen tak apa, bahas untuk pindah perlembagaan supaya negeri-negeri tidak diganggu lagi. Tidak boleh ganggu, tuan-tuan. Dia bertindih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak beritahu, haram tetap haram. Maksud saya apa? Antara 16 perkara yang dibatalkan, dan saya sebut tadi itu hak hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang tertakluk pada perlembagaan persekutuan, betul. Tetapi kita nak sebut antara benda yang terbatal ialah riba. Transaksi riba terbatal sekarang di Kelantan. Yang arwah Tok Guni Aziz duk buat mula-mula tahun 90. Dapat aja kuasa panggil pegawai bank, ambo mau Kelantan bebas riba. Bank-bank tak mau riba. Angguk semua pegawai bank. Boleh buat? Boleh. Tak ada hal. Nah, sekarang transaksi riba dibatalkan. Termasuk 16 perkara itu riba batal. Kita nak beritahu, walaupun kamu membatalkannya, adakah kamu nak kata riba itu halal? Tetap haram. Ini yang kita nak pasak dalam otak masyarakat Melayu kita. Kamu jangan seronok sangat. Haram tetap haram. Kita tidak ada hak untuk mengharamkan sesuatu yang telah Allah haramkan, halalkan. Kita tak boleh halalkan apa yang Allah haramkan. Tak boleh. Itu hak Allah. Riba tetap haram. Dalil 275 Al-Baqarah di tengah-tengah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Aku halalkan jual beli, aku haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang datang kepadanya pengetahuan bahawa riba itu haram, sebelum tu dia tak tahu riba tu haram, dia makan riba. Tiba-tiba dia dengar kuliah mana, baru dia tahu riba tu haram. Maka Allah kata dia pun berhenti. Fantaha. Lalu dia berhenti makan riba. Wa amruhu ilallah. Maka urusan dia bertaubat ke apa, serah pada Allah. Dia berhenti dah. Dia tak mau ambil dah. Moga Allah terima taubat dia. Tengok Allah warning. Penutup 275 Al-Baqarah. Tengok penutup ayat tu. Wa man 'ada. Siapa yang ulang makan riba. U'id. Siapa yang ulang. Dia dah tahu dah riba tu haram. Dia makan lagi. Fa'ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Dia menjadi ahli neraka. Sebab dia tak mau berhenti, dia terus makan, tiba-tiba dia mati, tak sempat bertaubat. Allah kata dia akan dihumban dalam neraka. Tengok penutup ayat 275. Hum fiha khalidun. Dia kekal dalam neraka. Kekal. Pemakan riba kekal dalam neraka. Walau hang semayang sekalipun. Jaga. Marahnya Allah. Pergi ke depan sikit. 279 Al-Baqarah. Allah kata, fa'illam taf'alu. Barang siapa yang tidak melakukannya, yakni masih tidak mau meninggalkan makan riba, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Ketahuilah, dia sedang berperang dengan Allah dan Rasul. Tuan-tuan cari dalam Quran dosa yang dia berperang dengan Allah kecuali riba. Perang dengan Allah, cuba bayang. Perang dengan Allah ayat 279 Al-Baqarah. So kita nak beritahu, tak semestinya bila kamu batalkan dia, kamu nak kata dianya halal. Tak boleh.
Sebab orang yang sama sebut tudung kepala ni bukan suruhan Tuhan. Dia kata si mangkuk betina ni. Dia boleh kata begitu aja. Dia kata berhenti bercakap. Tudung ini perintah Tuhan. Pula dah. Sampai dia perli-perli busuk rambut dia. Dia nak cuci rambut. Astaghfirullah tuan-tuan. Semoga dia bertaubat kepada Allah. Semoga dia dapat hidayah petunjuk. Semoga dia reti hukum kita tak boleh buat main-main. Allahu Rabbi. Dalam keadaan kita mesti faham. Hak menghukum, hak menghalal milik Allah. Antara yang dibatalkan termasuk lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, batal. Alah pondan bapuk boleh bebas di Kelantan. Tidakkah Nabi sebut lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, dilaknat Allah? Itu hadis. Kamu tak jumpa dalam Quran, kamu buka hadis. Kamu tak boleh kata begitu, sesuka hati. Antara yang dia sebut, apa kita nak paksa orang? Orang tinggal solat Jumaat. Dia kata tak ada pun ayat dalam Quran hukum orang tinggal solat Jumaat. Dia pergi kona ke situ. Dia kata tak ada dalam Quran hukum orang tinggal puasa. Tak ada hukuman. So dia kata jangan paksa orang. La ilaha illallah. Puak-puak liberal ni tuan-tuan, mereka bukan bergerak kosong tuan-tuan. Mereka bergerak dengan strategi. Mereka bergerak dengan network jaringan mereka. Mereka bergerak dengan penuh sistematik. Satu. Untuk meragukan, menyesatkan manusia. Orang yang cetek ilmu, dia mula fikir. Dia kata, ya tak ya juga. No. Dalam Quran mana ada ayat hukum orang tak semayang Jumaat? Perintah solat Jumaat ada. Tapi hukum orang tinggal Jumaat tak ada. Betul juga no, dia kata. Orang dalam Quran ada perintah puasa. Kutiba alaikumusiyam. Tapi tak ada ayat untuk hukum orang tinggal puasa. Dia mula. Dengan dia lupa hukum ta'zir, hukum bagi pemerintah. Kita katakan pada mereka, alasan yang kamu bawa, wahai Nick Elin, kamu sebut benda ni dengan selambo aja. Semayang Jumaat tinggal mana ada hukum dalam Quran. Kita nak beritahu bahawa dalam Quran ada tak ayat riba? Maaf, ayat rasuah. Ada? Ayat 188 Al-Baqarah. Apa Allah kata? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-ayah. Janganlah kamu makan harta sesama kamu bil batil, dengan jalan salah. Ulama tafsir ayat 188 Al-Baqarah. Makan harta sesama kamu dengan jalan salah, antaranya rasuah. Itu ayat rasuah. Adakah dalam Quran hukum untuk perasuah? Mana ada? Tetapi ia dihukum oleh pemerintah. Kita panggil ta'zir. Tu yang kena 12 tahun tu. Habis tu nak keluar pula dah. Awai sangat pula dah. Kan, kata nak keluar dah. Macam-macam politik tuan-tuan. Nek benci kita, nek fed up, nek menyampah kadang-kadang kita. Nak sebut bagaimana ia ada ayat dalam Quran. Tapi tak ada hukum dalam Quran untuk perasuah. Hukumnya adalah milik pemerintah. Namanya ta'zir. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau kamu nak rasa naik van jenazah pusing satu alok start, bawa pinggan pasal tak puasa, buat pi. Mana ada dalam Quran naik van jenazah? Mana ada? Tak ada. Tapi hukum ta'zir saja dia buat-buat tak tahu tuan-tuan. Paling cantik dia jadi imam bagi suami dia, tu paling kemah. Mampu tuan-tuan. Aminah Wadud, bekas pensyarah UIA Gombak,
menjadi imam solat Jumaat. Lagi teror. Baca khutbah, imam terus jahanam, belakang makmum jantan. Elok. Lambat aja jantan makmum turun sujud. Tu nak menengok pungkok betina tu. Kurang hajar betul lah. Setan lah puak-puak ni tuan-tuan. Memang jahat. Tahu dah benda tu tak betul. Tak ada dalam riwayat Aisyah jadi imam semayang Jumaat. Mana ada? Tak ada dalam riwayat perempuan jadi imam, Aisyah jadi imam, Nabi sakit, suami dia sakit. Mana ada? Hampa saja buat untuk menghancurkan akidah umat Islam. Jahat hampa ni. Baik itu kita kata bertaubatlah kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Kamu jangan ingat ambil mudah soal mati. Allah, ya Allah, ingat sama kubur, ingat sama nak mati, nyawa sehari semalam aja Allah boleh ambil bila-bila. Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan. Sebab itu kita tak boleh duduk diam. Kita mesti bercakap. Cara masjid kita cakap. Cara ahli politik awak bincang bermula besok. Kami nak tengok, rakyat nak tengok, awak semua berbincang. Ini bukan soal PAS, PAN, PKR, UMNO. Ini soal umat Islam. Pasti digubal perlembagaan persekutuan. Fasa berapa? Itu kamu punya pasal, kami tak tahu. Yang kami nak tahu, jangan ganggu lagi negeri-negeri nak laksana enakmen syariah. Termasuk negeri Kedah ni. Hamba jangan kacau. Jangan ganggu, jangan kacau. Klaus berapa? Fasal berapa? Yang tu peguam negara dia reti. Penasihat undang-undang negeri dia reti. Kami hak marahan, hak bawah yang isap okok ni je, kami mau tengok itu perlembagaan kasih ubah. Tak sah dah, cukup dah lokrek jahanamkan kita, cukup. Cukup dah penjajah-jajah kita. Inilah yang terjadi. Yang cabar umat Islam. Yang undang-undang untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Yang cabar buat apa? Okey, kamu cabar, undang-undang kata boleh. Okeylah, di sudut undang-undang kamu punya pasal, kamu boleh cabar. Soal kami, kenapa kamu nak cabar? Liwat, lelaki jadi perempuan, riba, 16 benda tu tuan-tuan pun baca. Apa hal kamu ni? Kau nak ikut undang-undang sangat, banyak lagi benda boleh ikut. Benda tu tak payahlah kacau. Sejak tahun 2003 enactment tu. Dah 21 tahun. Kenapa sekarang diganggu? Allah, Allah, ya Allah, tak faham betul kita. Sebab Allah ajar kita, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan benda yang aku halalkan? Cubalah tuan-tuan balik, buka surah At-Tahrim, tuan-tuan tengok ayat nombor 1. Allah tegur Nabi untuk kita. Allah kata, wahai Nabi, kenapa haramkan benda yang aku halalkan? Apa sebab turun ayat tu? Tuan-tuan buka tafsir, tengok sendiri. Kisah Nabi dengan isteri-isteri dia. Buka sendiri, buka Sahih Bukhari, jumpa hadis ni. Buka tafsir Quran, surah At-Tahrim, surah 66 sebelum Al-Mulk. Kita jumpa kisah itu. Bagaimana Nabi ditakdirkan Allah berlaku atas Nabi benda itu. Dan Allah jadikan pengajarannya untuk kita. Apa dia? Hak menghukum, hak mengharam, bukan hak kita. Hatta Rasulullah pun Allah tegur. Jaga. Jangan hang pandai-pandai, sesuka hati hang, habis semua hang nak batal. Oh, lot rate lebih tinggi dari enactment syariah. Lagu tu hang nak fikir. Sebab itu tolong wahai yang berhormat, semua parti politik yang beragama Islam, minta tolong sangat bermula esok
start sidang parlimen, hampa bahaslah bidang benda ni, kami nak tengok, kami nak dengar, kami nak keputusan, iaitu perlembagaan dipindah untuk membenarkan negeri-negeri melaksanakan enakmen syariahnya, untuk membenarkan Dewan Undangan Negeri di bawah kuasa Raja Sultan untuk membenarkan enakmen ini dilaksanakan. Itulah harapan kita, itulah doa kita kepada Allah. Maka Nabi Musa doa secara personal. Apa doa dia? Itulah dia. Ya Allah, Fir'aun bagi hancur masyarakat, Fir'aun sesatkan orang. Ya Allah, aku minta, Rabbana mis'ala amwalihim. Ya Allah, Engkau lingkupkanlah harta benda dia, Engkau hancurkanlah dia. Washdud ala qulubihim, Engkau tutuplah pintu hati mereka. Tuan bayang doa Nabi Musa, minta tutup pintu hati. Sebab Nabi Musa nampak dah tak lepas dah. Jahat Fir'aun dan al-malak dia dengan kejahatan yang tak mampu digambarkan dengan kata-kata. Maka Nabi Musa minta, washdud ala qulubihim, tutuplah pintu-pintu hati mereka. Fala yu'minuna, mereka takkan beriman hatta yarawul azabal alim, sampai mereka jumpa azab baru mereka nak sedar. Ya Allah, bagi mampu puak-puak ni. Bahasa kasar lagu tu. Ni doa-doa di dalam Al-Quran, termasuk yang kita sembang, doa Nabi Nuh alaihi salam. Setelah dia melihat ancaman yang agak berat, dia mahu diambil tindakan, dia tak ada salah apa. Rabbi inna qaumi kazzabun. Wahai Tuhan, kaum aku mendustai aku. Ya Allah, mereka tipu aku, mereka kata aku jahat. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Qamar, kazzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Dua ayat, ayat 9, ayat 10 surah Al-Qamar. Kata Allah, dan telah mendustai mereka terhadap hamba aku Nuh. Fakazzabu abdana, mereka mendustai hamba kami. Wa qalu, lalu mereka berkata, majnunun. Pertama mereka kempen Nuh ini majnun, gila, orang gila, majnun. Ya, majnun, orang gila. Buat filem Laila Majnun, Laila gila jawab dia. Majnun makna gila. Gila. Majnunun wasdujir. Yang kedua wasdujir, ayat 9. Pertama mereka kempen jangan ikut Nuh, Nuh ini gila. Orang gila kan? Orang gila kita tak boleh ikut. Orang gila. Dan orang gila ni kita tak boleh nak salah ingat pasal dia gila. Buat lagu mana? Saya pernah kuliah di sebuah masjid di Bukit Mentajam. Tengah-tengah kuliah berlari daripada belakang orang gila. Terpaksa panggil polis. Berhenti kuliah saya. Dia mai tu, dia tuju kat saya. Saya dah rasa semacam dah. Dengan muka dia, dengan dia genggam peninju, kata dia nak rembat aku apa. Saya pun meninggalkan meja kuliah. Dia hempuk meja. Lepas tu dia sembang lah, dia punya tah macam wirid apa ada lah, orang tak betul. Saya beredar dah, jemaah bangkit dah. Lepas tu dia panjat mimbar, dia sepak mimbar pecah. Dia terajang, dia tinju, orang gila tuan-tuan. Dia turun jemaah, serbu dia, tangkap dia. Aku lari awal lagi. Jangan cari pasal, takbir kuat, kena hak tu, kita lari awal lagi. Jangan sagi aku dia empuk. Saya lari kat belakang pintu. Lepas tu mereka cukup dia, mereka ikat, panggil polis. Polis main ambil. Polis tu pula minta maaf. Tak maaf Ustaz, kata polis. Tak apalah cikgu, buat lagu mana. Engkau bi. Tu pernah kena sekali. Ni cerita orang gila. Begitu.
Dan tak boleh kata apa kat dia. Tak tahulah polis tu buat lagu mana, hantar hospital gila kau, saya tak tahulah. Tapi yang paling penting, aku selamat. Yang tu. Daripada dia pecah muka kita. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Dikatakan Nuh ini majnun. Makna hampa jangan ikut, dia gila. Dan mereka sebut yang kedua ayat 9 Al-Qamar, wazdujir. Apa makna wazdujir? Wazdujir maknanya Nuh telah dihalang untuk menyampaikan ajaran Islam. Mereka halang Nuh. Mereka sekat. Tu makna wazdujir. Apa jadi? Fada'a rabbahu. Itu ayat 10 Al-Qamar. Fada'a rabbahu. Lalu Nuh angkat tangan dia. Nuh angkat tangan. Fada'a rabbahu. Nuh angkat tangan. Nuh kata, anni maghlubum fantasir. Dia kata, wahai Allah, aku ini maghlub. Aku telah dikalahkan. Fantasir. Tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Itu doa dia dalam ayat 10 Al-Qamar. Hak kita baca ni 117 Asy-Syu'ara. Juga Nabi Nuh pernah mengadu dekat Allah. Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum illa fi firar. Falam yazidhum du'ai illa firar. Tu antara pengaduan dia dalam surah Nuh. Dia kata, ya Allah, aku ni berdakwah lailan wa naharan. Ya Allah, malam pun aku ceramah, siang pun aku ceramah, malam siang selama 480 tahun. Kerana usia Nabi Nuh jadi Rasul pada usianya 470 tahun. Umur dia 950. Illa khamsina ama. Kata Allah bahawa Nabi Nuh itu hidup alfasanatin illa khamsina ama. Itu dalam surah Al-Ankabut ayat 14 tak silap. Allah kata Nuh hidup alfasanatin 1000 tahun illa kecuali khamsina ama 50 tahun. Itu matematik simple dia panggil. Itulah ayat matematik. Kalau orang tanya mana ayat matematik, tu dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala sebut umur Nabi Nuh 1000 illa kecuali khamsin 50. Kecuali 50. Makna 1000 tolak 50. 950 tahun. Itulah umur betul dia. Bukan 1000. 950. Jadi Rasul umur berapa? Umur yang ke 470 tahun. So dakwah lama mana? 480 tahun. Malam siang. Hak ikut ramai mana? 70. Macam mana yang? 480 tahun. Cuba fikir Ustaz. 480 tahun. Hak ikut 70. Tuan-tuan boleh bayang tak kaum dia jenis apa? Mangkak tak ada ayat nak habak. Punya jahat manusia tak tahu nak habak. 480 tahun 70 aja ikut. Ni dahsyat punya cerita. Nabi 23 tahun. Nuh 480. Allahu Akbar. 70 aja yang ikut. Dalam keadaan dia merayu, dia mengadu pada Allah. Illa firara. Ya Allah, banyak yang firar. Aku buka mulut aja mereka firar. Ma makna firar? Lari. Lari tinggalkan Nuh. Nuh baru qala Allah ke apa ke barulah sebut. Habak yang tu firar, lari, cabut. Sebab Nuh gila, dia kata. Allahu Akbar, tuan-tuan, inilah ujian. Inilah cabaran. Maka Nuh alaihi salam berdoa, faftah baini wa bainahum fatha. Maksud, oleh itu hukumkanlah antara aku dengan mereka dengan hukuman yang tegas, yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah.
Dan dia minta lagi supaya aku ini, selamatkanlah aku. Wa man ma'aya minal mu'minin, selamatkanlah aku ya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Selamatkanlah. Itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah kita akan lihat peristiwa banjir besar itu dalam kuliah akan datang. Saya akan hurai tentang kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kita nak ambil tahu kenapa di sebuah negara Turki ada tempat nama dia Ankara. Ankara. Ankara tu diambil daripada kalimah anchor. Kenapa anchor? Nanti kita sembang. Kenapa tempat tu dia panggil Ankara? Ia berkait dengan bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kita akan lihat sistem kapal yang dibina oleh Nabi Nuh menepati ilmu kejuruteraan, naval engineering perfect, mempunyai tempat-tempat dek-dek tertentu, watertight, gas tight, kedap air, kedap gas, semua ada yang dibina dengan ilmu kejuruteraan. Jangan duk ingat kapal Nabi Nuh macam sampan bodoh, jangan. Allah Ta'ala yang bimbing Nabi Nuh untuk membinanya. InsyaAllah kita akan lihat semua kisah itu pada 28 April. InsyaAllah. Bulan depan kita puasa. So kita tangguh kuliah. Kita rehat sebulan. Dan bulan April kita sambung balik kuliah panjang usia. InsyaAllah 28 April kita akan bicarakan persoalan ini. Persoalan hukuman Allah melalui bahtera Nabi Nuh. Kita akan bahas surah Hud. Kita akan bahas anaknya yang kufur, istrinya yang kufur. Ada semua di dalam Al-Quran. InsyaAllah. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Minta doa panjang umur, dekat dah. Allahu Akbar. Ni dah malam 16. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai kita di bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Kerana tidak akan sama Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Itulah yang kita nanti-nantikan. Kerana pahala yang tak mampu kita nak sebut yang ada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.